Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan pun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita bersama-sama sekali lagi dalam kita meneruskan program harian kita, program tadarus dan juga tadabbur, dan insya-Allah hari ini kita akan teruskan dengan surah yang baru. Kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah dalam kita melakukan kebaikan, dimudahkan segala urusan kita, dan juga kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa-dosa kita yang lalu, diterima segala amalan baik kita dan juga diperkenankan segala hajat-hajat kita insya-Allah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan insya-Allah hari ini kita akan teruskan program ataupun tadarus kita pada surah yang baru. Insya-Allah hari ini kita masih lagi dalam juzuk yang ke-8, surah Al-A'raf, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Bagi siapa-siapa yang ada Quran, boleh buka sama-sama muka surat yang ke-151, surah Al-A'raf, surah yang baru surah yang baru, surah Al-A'raf ayat yang pertama insya-Allah. Baik, insya-Allah kita akan baca ataupun tadarus 3 muka surat, kemudian kita akan teruskan dengan ekstrak tajwidnya seperti biasa, dan juga insya-Allah kita teruskan dengan tadabbur makna ayat insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما
إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah kita akan teruskan dengan ekstrak ataupun kita keluarkan tajwid. InsyaAllah ayat yang saya pilih insyaAllah hari ini, 2 ayat yang saya pilih. Sebentar saya kongsikan. 2 ayat yang saya pilih untuk hari ini daripada surah Al-A'raf. Okey, surah Al-A'raf ayat yang ke 6 hingga 9. Okey, ayat yang ke 6 hingga 9. Baik, sama-sama kita baca ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Okey, bila kita nampak ini falanas'alanna, sini ada syaddah nun yang bersabdu dengan mim yang bersabdu dibaca dengan wajibul gunnah, wajib untuk kita dengungkan ataupun kita dengungkanlah falanas'alanna. Macam mana nak tahu dengung? Kita letak jari kita ini dekat hidung, dia ada segegaran. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Okey, usila ilaihim walanas'alannal mursalin. Sebut sin dia dengan tepat. Tak bunyi sa, tak bunyi shin. Okey, bezakan antara sin, bezakan sin fa dengan sha, sa fa dengan sha. Kemudian falanaqussanna alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin. Falanaqus, ni sad pula falanaqussanna alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin. Mim mati berjumpa dengan huruf ba, ikhfa, ikhfa syafa, ikhfa syafawi. Falanaku, ada dengung sikit falanaqussanna alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin. Kalau sampai nafas try falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin.
Bila kita nampak ada tanda sili, ni sad, lam, ya, sili, elok untuk kita teruskan. Okey, lebih baik, lebih afdal untuk kita teruskan. Kemudian wal waznu yawma idzinil haqq. Zai wal waznu yawma idzinil haqq. Okey, wal waznu yawma idzinil haqq. Bila kita nampak ada saya tambah ada nun, wal waznu yauma idzinil haq. Ini hukumnya hukum iltiqa'us sakinain. Ada tanwin, kemudian kita nampak ada hamzatul wasal. Okey, wal waznu yauma idzinil haq. Jadi kita tambah nun yang berbaris bawah. Saya bagi contoh sebentar. Okey, bila kita nampak dekat sini iltiqa'us sakinain, ia juga dipanggil dengan nun iwad ataupun nun wasal ataupun nun wiqayah ataupun nun kecil. Okey, cara gini sama juga tadi. Tadi kira wal waznu yauma idzinil haq. Ni kalau contohnya tanwin berjumpa dengan hamzatul wasal. Ni nampak ni sad kecil kat sini kan. Namanya hamzatul wasal. Dia tak tahu dia fathah ke kasrah ke dhammah ke kan. Jadi tanwin bertemu dengan hamzatul wasal. Bila tanwin bertemu dengan hamzatul wasal, apa yang kita first kena buat, kita wujudkan nun pada tanwin. Bi ghulamin, bi ghulamin, bi ghulamin. Perhatikan pertemuan dua sukun pada huruf nun dan sin. Jadi kita nampak ada nun yang sukun dengan sin yang sukun. Jadi bertemu ataupun berjumpa dengan pertemuan dua sukun. Okey. Kemudian dah step yang ketiga, bi ghulamin ismuhu. Selepas mewujudkan nun, kasrahkan ataupun bariskannya bawah. Kemudian kita sebut bi ghulamin ismuhu. Sama juga tadi. Boleh? Wal waznu yawma idzinil haqq. Okey. Wal waznu yawma idzinil haqq. Okey, sini. Wal waznu yawma idzinil haqq. Ini ada tanwin, kemudian selepas tu hamzatul wasal. Tambahkan nun, kemudian kita akan nampak dua iltiqa'us sakinain, dua pertemuan nun yang mati. Kemudian kita tambah kasrah. Banyak jugalah ayat-ayat yang kita nampak. Kadang-kadang tak tahu nak baca wal waznu yauma idzil haqq ke. Okey, wal waznu yauma idzinil haqq, tambahkan nun. Kemudian faman thaq, okey, sabar. Wal waznu yauma idzinil haqq. Sini ada qalqalah. Qalqalah akbar. Haqq. Wal waznu yauma idzinil haqq. Okey, sini ada qalqalah, huruf qalqalah qut bujad qaf ta ba jim dan juga dal. Kemudian faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Nun mati berjumpa dengan huruf tha. Faman dibaca dengan samar-samar ikhfa. Faman thaqulat, sini ada hamas. Faman thaqulat, huruf-huruf hamas macam berangin lah. Fahathuhu syakhsun sakat. Fahathaha shin khas sad sin kaf dengan juga ta. Faman thaqulat mawazinuhu, dua harakat. Faulaika humul muflihun. Kemudian kita akan ada nampak mat kening, kemudian selepas tu huruf hamzah dalam satu perkataan, dalam satu word. Faulaika, mereka. Faulaika mereka. Faulaika humul muflihun. Ni mat wajib muttasil dibaca dengan lima harakat. Kemudian waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum. Faulaika, okey. Waman khaffat, nun mati berjumpa dengan huruf kha. Ingat lagi, alhin kha'ahu, alif ghin ha, kha ain ha, dalam salah satu huruf izhar kha ni. Jadi kita kena baca dengan jelas, dibaca dengan terang. Waman khaffat mawazinuhu
فأولئك الذين خسروا أنفسهم. Okay, ni tanwin sama juga faulaika tadi 5 harakat. Faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Kemudian kita nampak ada mim mati berjumpa dengan huruf ba, ikhfa syafawi. Faulaika alladhina khasiru anfusahum, ni pun ikhfa. Kemudian kita nampak ada ikhfa syafawi lagi, dibaca dengan samar-samar, anfusahum bima kanu, bima kanu bi ayatina yadhlimun. Ayah 2 harakat, ya pun 2 harakat, tina 2 harakat, yazlimun. Jadi kita berikan hak huruf-huruf dengan hak yang sepatutnya lah diberikan hak. Contohnya kalau mim macam mana sebutnya kha, macam nak hak khaffat, ada hamasnya mawazi, dia ada 2 harakat, kemudian zi pun 2 harakat, faulaika 5 harakat. Jadi kita baca, bila kita baca pelan-pelan, kita dapat kontrol lah, dapat kontrol untuk kita sebut dengan tepat insya-Allah. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan dengan tadabbur makna ayat. Tadabbur makna ayat daripada ayat yang ke-6 dari surah Al-A'raf sehingga ayat yang ke-9 insya-Allah. 6 hingga ke-9. Baik. Bila kita perhatikan ayat yang ke-6, apa ceritanya ayat yang sebelumnya? Sebelum ayat ke-6 ni apa ceritanya? Jadi ayat yang sebelumnya bila kita lihat balik, surah Al-A'raf diturunkan sebelum hijrah, disebut dengan surah Makkiyah, ada 206 ayat. Okey. Alif lam mim sad, dimulakan dengan alif lam mim sad, wallahu a'lam bimuradihi. Okey, baik. Kita tengok pada ayat yang kedua. Kitabun unzila ilaika fala yankun fi sadrika harajum minhu litundhira bihi wa dzikra lil mu'minin. Jadi Quran ini menjadi tenang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menjadi sempit bila lihat kemungkaran. Bila lihat kemungkaran depan mata, ada yang sembah berhala, ada yang melakukan kezaliman dan sebagainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tenang. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun. Inilah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah engkau merasa sempit dada kerananya. Jadi Al-Quran ini penenang jiwa kita, penenang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam amat rasa sempit dadanya disebabkan melihat kemungkaran depan matanya. Tak tahu nak buat macam mana sebab tentu Al-Quran belum lagi diturunkan. Okey, jadi pertama sekali Al-Quran ini kita kena lihat balik. Bila kita nampak kemungkaran, kita nak kena benci dengan kemungkaran. Cuba untuk kita islahkan. Jadi Quran untuk diberi peringatan, zikra lil mu'minin. Okey, wa zikra lil mu'minin. Peringatan untuk orang-orang yang beriman. Jadi betul Quran itu untuk semualah. Tapi yang dapat manfaat, yang mengamalkan itu yang diberikan peringatan untuknya. Jadi bila kita baca Al-Quran, bila kita faham, bila kita amalkan, barulah itu dapat zikra ataupun peringatan untuk orang-orang mukmin. Barulah kita dikategorikan dengan orang-orang yang beriman. Kemudian ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk ikut Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Okey. Tapi sedikit sangat qalilan ma tadhakkarun. Sungguh sedikit orang yang mengambil pengajaran. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk orang mengambil pengajaran, untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala, menurut segala perintah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tapi sungguh sedikit, qalilam ma tadhakkarun, tapi sungguh sedikit orang yang mengambil pengajaran. Jadi akibat Allah Subhanahu wa taala terangkan pula tentang akibat wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qailun. Akibat bagi orang yang tak ikut Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul, azab dalam keadaan tanpa mereka sedar, tanpa mereka sedia. Okey, bayatan aw hum qailun, fajaaha ba'suna bayatan aw hum qailun. Okey, jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka pada ketika mereka itu tengah leka, pada ketika mereka itu tengah tidur. Allah Subhanahu wa taala berikan akibat azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesal tak tuan-tuan? Mereka ini yang tak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan mematikan mereka. Mereka ini menyesal. Mereka ini menyesal selepas mereka mati. Gunalah lagi dah mati baru nak menyesal. Dan mengaku mereka ini berbuat zalim. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Barulah mereka mengaku mereka ini telah membuat kezaliman atas diri mereka sendiri. Tapi dah tak guna lagi ialah penyesalan itu. Jadi pada ayat yang ke-6, kita masuk ayat yang ke-6. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Ayat yang ke-6, maka kami akan menanyai. Okey, فَلَنَسْأَلَنَّ, akan bertanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada umat الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. Okey, pada umat yang telah didatangi para rasul. Subhanahu wa taala, maka kami, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menanyai umat yang telah didatangi para rasul. Wala nas'alannal mursalin, dan kami juga akan menanyai para rasul yang diutus. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan tanya dualah. Jadi orang umat-umat rasul-rasul, kemudian kepada para rasul. Jadi apakah akan ditanyakan? Okey, kepada para rasul akan ditanyakan, pada umat-umatnya dulu. Pada umat-umat rasul akan ditanyakan, adakah kita terima apa yang disampaikan oleh rasul, dan adakah kita ikuti apa yang diingatkan, apa yang diterangkan kepada kita. Ni yang akan ditanyakan. Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan. Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kepada rasul, adakah kamu dah sampaikan? Soalan ini ditanya di padang mahsyar kelak. Dah tak boleh nak tipu pun, tak tipu, tak dengar dan sebagainya. Jadi para umat-umat, jadi kita ni lah, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kita terima, adakah kita ikuti, adakah kita mengamalkan, adakah kita pelau tentang hukum-hukum ini, adakah kita amalkan, adakah kita tinggalkan segala apa yang Allah larang, adakah kita lakukan apa yang Allah perintahkan. Ini semua akan ditanya. Jadi ada 4 perkara, kalau saya boleh kongsikan sebentar, ada 4 perkara. Okey, dekat sini kita nampak. Fine. 4 perkara yang akan ditanyakan di hari akhir. Okey, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan tentang 4 perkara. Apakah yang akan ditanyakan tentang 4 perkara itu? Yang pertama akan ditanyakan tentang umur kita. Dihabiskan untuk apa? Okey, umur kita dihabiskan untuk apa? Contohnya kalau kita lihat, kalau ada yang umurnya panjang, ada 70 tahun, semenjak kita baligh lah, time kita baligh sampailah kita mati, akan ditanyakan, hari ni kau buat apa, hari ni kau lakukan kebaikan yang mana, apakah kemungkaran kau lakukan, semua ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah bergeser kedua
kaki seorang hamba nanti pada hari akhir kiamat, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan tentang 4 perkara. Tentang umur kita dihabiskan untuk umurnya. Umur kita lah dihabiskan untuk apa? Dihabiskan dengan perkara-perkara yang lagha, perkara-perkara yang tidak manfaat, ataupun kita habiskan dengan membaca al-Quran, dengan tadabbur al-Quran, dengan solat malamnya. Ini semua akan ditanyakan. Kita kena lihat balik adakah kita bersedia untuk menjawabnya. Jadi semenjak kita balik sampailah kita mati, kita semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala umur ke mana kita habiskan. Pertama sekali tentang umur kita, ke mana kita habiskan. Kemudian kedua, tentang ilmunya diamalkan ataupun tidak. Okey, ilmunya diamalkan ataupun tidak. Jadi penting tuan-tuan, bila kita dah ada ilmu, bila kita dah pelajari, perlu wajib untuk kita amalkan. Alhamdulillah hari ini mungkin kita belajar, kita banyak kali belajar tadabbur Al-Quran, kita tahu tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Pelan-pelan kita tahu tentang hukum-hukum fiqh, hukum-hukum tauhid dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung, bila kita dah ada ilmu itu, kita nak kena amalkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan pada kita, amalan-amalan ini kau dah tahu dah, kenapa kau tak amalkan? Kau dah pelajari pada sekian date, kenapa kau tak amalkan? Okey, kau dah tahu tentang hukum dosa, kenapa kau buat? Ini semua akan ditanyakan. Kemudian ketiga, tentang hartanya, dari mana dia dapat, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan ke mana dia habiskan. Sumbernya halal ke tidak. Okey, kita bekerja ini ambil apa orang cakap tu nama dia? Main angin, biasa orang cakap tu main angin, ataupun orang cakap tu turik tulang ke tidak. Jadi kita lihat balik, bukan setakat makanan kita halal dan tayyiban, kita nak pastikan juga cara kita menghasilkannya, ataupun kita perolehnya daripada sumber yang halal, kemudian dengan kerja kita tungkus lumus dan sebagainya, dan ke mana dia habiskan. Bukan setakat itu saja, bukan setakat kita makan benda yang halal, tapi ke mana kita habiskan. Contohnya orang itu dapat harta yang halal, bekerja dan sebagainya, tapi membazir dengan membeli perkara-perkara yang tidak manfaat. Semua itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, untuk kita habiskan ataupun habiskanlah, kita spend kita punya money wisely lah. Maknanya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan infak, dengan sedekah. Semua itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kita takut jawab, tuan-tuan. Boleh tak kita jawab dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang keempat, tentang tubuhnya. Lelahnya, penatnya untuk apa? Okay? Tentang tubuhnya, ke mana dia gunakan badannya. Badannya digunakan untuk apa? Kadang-kadang kita lihat balik, orang sekarang lah, dia pergi jogging, dia pergi gym dan sebagainya, tapi tidak melaksanakan solat 5 waktu. Contohlah. Jadi penatnya dekat gymnya, penatnya dekat joggingnya dan sebagainya. Tapi tidak ke masjid, tidak lakukan solat, tidak lakukan amal-amal lain. Jadi tentang tubuhnya capek ataupun lelahnya untuk kita persiapkan diri kita dengan amalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, tuan-tuan, untuk kita meneruskan amal ibadah kita. Sebab kita takut, tuan-tuan, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita. Umur kita makin lama makin lanjut. Apakah amalan-amalan yang telah kita lakukan cukup ke tidak amalan-amalan kita? Kan? Kita kena teruskan dengan meneruskan amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tuan-tuan, kalau kita lihat balik hadis yang mana al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahab ilallah minal mu'min dhaif. Orang tanyalah, Ustaz, bukankah ada hadis yang mengatakan orang-orang yang kuat ini, mukmin yang kuat ini lebih Allah Subhanahu wa taala suka? Jadi tak salah kan kalau kita nak jogging, kalau kita nak exercise, nak gaya hidup sihat dan sebagainya, memang tidak salah. Tapi yang salahnya bila kita pergi gym, kita pergi jogging dan sebagainya, cycling dan sebagainya, sekarang mungkin trend cycling dan sebagainya, tapi kita lupakan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya bagi contoh, kalau kita lihat balik masjid sekarang, kalau kita lihat balik, alhamdulillah masjid sekarang makin lama makin dibuka. Tapi yang ada di masjid kebanyakan orang-orang yang bukannya apa? Kadang-kadang kaki pun susah nak jalan dan sebagainya kan tuan-tuan. Itu yang dinamakan al-mu'minul qawi. Qawiyun quwwatul iman. Kuat imannya. Kalau orang itu ada badan sadu dan sebagainya, ada six packs, badannya muscle dan sebagainya, kakinya kuat, ototnya kuat, tapi tidak ke masjid, tidak solat dan sebagainya. Itu bukannya mu'minun qawi, bukannya kuat imannya. Mungkin kuat jasadnya tapi tidak kuat imannya. Yang paling penting kuat quwwatul iman. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahab ila Allah minal mu'minid dhaif. Jadi penting untuk kita yalah kita jaga kita punya kesihatan dan sebagainya, tapi secara tidak langsung kita kena amalkan benda yang paling kita nak ialah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita teruskan. Kemudian ayat yang ke falanaqussanna alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin, maka akan kami beritakan kepada mereka semua perbuatan mereka menurut pengetahuan kami dan kami selalu hadir di sisi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada dalam diri kita, apa yang terbenak dalam niat kita, tersentak dan sebagainya. Semua Allah Subhanahu wa taala akan beritakan kepada mereka semua perbuatan mereka menurut pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang luas, dan kami selalu hadir di sisi mereka. Wa ma kunna ghaibin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sentiasa ada, sentiasa lihat. Kalau mungkin kita seorang-seorang kita lihat tak ada orang lihat dan sebagainya, tapi kita tahu yang Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala akan selalu hadir di sisi kita, selalu ada dengan kita. Kadang apa yang telah kita lakukan jam-jam sekian walaupun orang tak nampak, tapi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Kemudian ayat yang seterusnya, wal waznu yawma idzinil haqq, wal waznu yawma idzinil haqq. Okey, wal waznu yawma idzinil haqq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Okey, bagi siapa-siapa yang ada Quran boleh buka sama-sama muka 151. Afwan. Jadi kita lihat balik tentang Allah Subhanahu wa taala ingatkan semuanya akan diberitakan, semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala akan beritakan kepada mereka semua perbuatan mereka menurut pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selalu hadir di sisi mereka. Jadi kita tahu ada raqib atid mencatat segala amalan-amalan kita. Jadi antaranya juga kita kena perhatikan. Kemudian wal waznu yauma idzinil haqq. Okay. Timbangan pada hari itu benar. Okay, wal waznu, amalan ini akan dihisap. Amalan kita ini akan dikira. Yakni benar al-haq. Benar-benar akan dikira. Apa? Jadi amalan-amalan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tanyakan diri kita ataupun tanyakan keluarga kita dan sebagainya, adakah kita ini ketahui akan kebenaran amalan-amalan semuanya akan dihisap? Mungkin kalau kita dapat jawapan, kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebanyak kalau banyak 1000 orang yang Islam ke, yang bukan Islam ke, ada 1000 orang, cuma satu je yang percaya, satu je yang membenarkan tentang amalan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu aja yang akan percaya dan juga beramal. Kita perlu percaya dan juga amalkan. Tak cukup untuk kita percaya tapi kita tidak amalkan. Kita tahu tentang amalan kita akan dihisap, tapi malahan kita buat benda yang tidak manfaat, kita buat benda yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langgar perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi dah tahu amalannya akan dihisap, tapi perbuatannya, amalan-amalannya, apa yang mereka lakukan itu tidak menggambarkan mereka ini percaya. Saya bagi contoh tuan-tuan, kita tahu kalau kita nak berjaya kan dekat dalam dunia ini, kita perlu belajar kan. Kita perlu belajar, kita perlu ada kelulusan yang tinggi dan sebagainya, kita percaya kelulusan yang tinggi. Okey, tapi dia tidak belajar. Kalau contohnya kita tak nak pergi kelas dan sebagainya, itu maknanya dia tidak percaya akan kejayaan. Betul tak? Tapi kalau orang itu betul-betul percaya yang bahawasanya bila kita belajar kita akan berjaya dan sebagainya, kita perlu bekerja keras, insya-Allah kita akan dapat apa tu nama dia?
kedudukan yang tinggi, maknanya kita dapat pangkat yang tinggi. Jadi dia usaha sebab dia percaya kan. Tapi kalau kita lihat balik tentang amalan-amalan kita ini sendiri, bila kita bercakap, kita percaya, kita tahu, kita membenarkan akan amalan kita ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lakukan sedemikian. Kita tunjukkan, reflect apa yang telah kita katakan. Jadi al-haq ini, al-haq ni apa? Asy-syai'us sabit. Asy-syai'u perkara yang tetap dan tidak pernah berubah, dan tidak akan berubah pun, dan tidak pernah berubah. Jadi al-haq ni wal waznu yauma izinil haq. Apa makna haq? Asy-syai'us sabit, tetap dan tidak berubah. Contohnya Allahu ahad. Allah itu satu. Sampai bila-bila pun Allah itu satu. Kita tahu akan adanya jannah, akan adanya nar, akan adanya api neraka, akan adanya syurga. Sampai bila-bila pun akan kita tahu akan adanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan amal soleh, maka mereka ini akan berjaya dan akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua kita tahu. Benda tu tidak berubah. Jadi al-haq ini tetap dan tidak akan berubah. Okey, boleh? Faman thaqulat mawazinuhu. Okey, faman thaqulat mawazinuhu. Saya kongsikanlah jadi senang kita relate dengan ayat ni. Baik. Kemudian faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka siapa yang berat timbangan kebaikannya, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang bahagia dan yang beruntung. Faman thaqulat. Jadi kita lihat faman thaqulat ini berat. Wazin timbangan, dia punya mufrad ataupun satu, bila satu mizan. Mizan tu mufrad, satu. Kalau banyak timbangan mawazin, jamak. Jadi mawazinuhu, hu ni balik pada amalan soleh. Okey, faman thaqulat mawazinuhu. Siapa-siapa yang berat amalan kebaikan, amalan solehnya. Jadi dia akan ditimbang. Contohnya dia lakukan solat, dia akan tinggilah. Solat, zakat, dia lakukan amalan-amalan kebaikan, taat kepada ibu bapa, menghormati jiran tetangga dan sebagainya, menolong orang susah, dia akan naik. Kemudian bila dia melakukan kejahatan seperti mengumpat, membazir, melanggar benda Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan maksiat dan sebagainya, dia kena lihatlah mana satu yang lebih berat. Apa yang berat timbangan amalan kebaikannya, amalan solehnya, faulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang bahagia dan yang beruntung. Siapa itu beruntung? Kalau kita lihat muflihun ini dia dua. Siapakah orang yang berjaya? Siapa yang orang yang beruntung? An-najah minan nar. Satu, an-najah minan nar, selamat daripada api neraka. Orang-orang yang beruntung ini ialah orang yang selamat daripada api neraka. Ni keuntungan ataupun sebenar-benar kejayaan. Memanglah kena lihat balik PSLD bagus dan sebagainya, O-level bagus. Nanti kejayaan juga. Tapi yang sebenar-benar kejayaan yang kita nak ialah an-najatu minan nar, selamat daripada api neraka, dan juga dukhul ila jannah, dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenar-benar kejayaan. Kemudian waman khaffat mawazinu. Waman khaffat mawazinu, dan siapa yang ringan. Thaqulat tadi berat. Berat. Dikira thaqulat ini berlawanan dengan khaffat. Waman khaffat mawazinu, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, timbangan amal solehnya dia ringan, maka faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yuzlimun. Maka merekalah yang merugi dirinya kerana mereka mengingkari akan ayat-ayat kami. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka merekalah yang rugi. Tapi muflihun tadi orang-orang yang untung bila berat neraca pahala amalannya. Kemudian kalau dia ringan, maka mereka ini orang-orang yang khasiru. Rugi apa? Khasiru anfusahum. Rugi diri mereka. Rugi amalan-amalan mereka. Mereka ini tidak selamat. Apa sebab amalan-amalan mereka ini sedikit? Faulaika allazina khasiru anfusahum. Apa sebab mereka ini kurang amalannya? Kerana apa? Bima kanu biayatina yuzlimun.
Disebabkan apa? Kerana mereka mengingkari. Yazlimun, mereka mengingkari, mereka berlaku zalim dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini berlaku zalim dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanu bi ayatina yazlimun. Apa itu maknanya zalim, tuan-tuan? Zalim ini dia letak satu benda bukan pada tempatnya. Okey? Dia letak satu benda bukan pada tempatnya. Okey, contohnya saya letak songkok ni di kaki contohnya. Ini bagi contohlah. Jadi ni maknanya kita berlaku zalim sebab kita letak benda bukan pada tempatnya. Mereka ini meletakkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memahami, mereka tahu, mereka sedia maklum dan sebagainya, tapi mereka letak tepi. Mereka tidak amalkan, mereka tidak letak dalam hati mereka, tapi mereka dah baca, dah faham dan sebagainya, tapi mereka buang, lalu mereka letak tepi dan juga lakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayatullah Subhanahu wa taala ini ada dua. Pertama sekali kauniyah dan juga syar'iyah. Okey, Allah Subhanahu wa taala ciptakan, okey, maknanya kira dia yazlim ataupun berlaku zalim dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Mereka ini kurang amalan neraca ataupun timbangan amalan kebaikannya kurang, dan juga mereka ini rugikan dirinya kerana mereka ini zalim dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala berupa dua, kauniyah dan juga syar'iyah. Jadi mereka ini bila bencana dan sebagainya, mereka ini katakan yang ini bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bencana ini bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengatakan tentang zalim ke atas kauniyah ataupun ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga syar'iyah, ada dua, kauniyah dengan juga syar'iyah. Tolak perintah Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam Al-Quran. Ini merupakan kezaliman ke atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Jadi kita perhatikan balik tentang persediaan kita, tuan-tuan. Pertama sekali dia akan ditanyakan falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Maka kita sebagai umat Rasul akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kita tahu, adakah kita lakukan apa yang telah diajarkan, apa yang telah diberitahu oleh rasul-rasul, wal nas alal mursalin. Rasul-rasul pun akan ditanyakan adakah mereka indah dah sampaikan. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala akan khabarkan wa ma kunna ghaibin. Semuanya. Okey, semuanya Allah Subhanahu wa taala akan khabarkan. Kemudian wal waznu yauma idzinil haq, dan juga mizan. Wal waznu yauma idzinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Jadi kita kena percaya akan amalan-amalan semuanya akan dihisap. Dan benda ini adalah hak, benda yang benar, benda yang akan berlaku. Yang kita nak kena beriman dengannya dan juga mengamalkan. Faman thaqulat mawazinu, kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala beratkan neraca pahala amalan-amalan kita dan juga menjadikan faulaika hum muflihun, dan juga menjadikan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Bila kita kejar akhirat, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita dunia. Tak payah dunia yang akan kejar kita. Penting untuk kita perhatikan, prioritize kita punya akhirat kita. Waman khaffat mawazinu, dan siapa-siapa yang dengan pahalanya, faulaika allazina khasiru anfusahum, mereka inilah yang akan rugi dirinya sendiri. Disebabkan apa? Sebabnya dia menzalimi akan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menuruti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Quran. Tidak memberikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sembah, yang patut kita turuti dan juga taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan segala hajat-hajat kita
yang mana yang nak taubat pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taubatan nasuha, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan segala dosa-dosa kita yang lalu, tutup aib-aib kita, diberikan kita kekuatan istiqamah dalam kita melakukan kebaikan, diakhirkan hidup kita dengan husnul khatimah, dan juga kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan juga anak-anak kita menjauhkan, dan kita nak muflihun, yakni kita nak kan an-najatu minan nar, selamatkan kita daripada api neraka, dan juga dukhulil jannah, dan juga kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang mana nikmat itu kekal selama-lamanya. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa du'ana innaka وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.